Saya mula. InsyaAllah, harap suara okey lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Tuan, suara dengar. Maaflah. Ada ada gema itulah, saya pun tak pasti macam mana nak tutup. Allah Akbar. Sekejap saya cuba. Okeylah, insyaAllah kita teruskanlah sebab قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita taufik untuk kita duduk belajar tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan kita sebagai seorang Islam. Allah telah anugerahkan kepada kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang berikan panduan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Semua ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa dan sesiapa boleh tuntut daripada Allah apa sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kerana kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita semua. Di hari ini kita nak belajar berkenaan dengan hikmah hijrah. Hijrah itu dalam bentuk seseorang berhijrah daripada satu tempat ke tempat lain, ataupun dia berhijrah daripada satu perkara ke perkara yang lain, satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain, ditinggalkan dosa dan ketaatan, kesemuanya dipanggil hijrah. Maka dalam hadis yang saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal, semua amal itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi apa saja kita niat, itulah yang kita akan dapat. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya, iaitu dia akan dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dapat keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal menjadi pensyafaat kita. Tetapi seorang itu kalau dia berhijrah, sama ada daripada satu tempat ke tempat yang lain ataupun daripada keadaan dulu kepada keadaan yang lain, walaupun dia tinggalkan dosa sekalipun kepada keadaan lain, tetapi niat dia untuk dapatkan keduniaan ataupun kebendaan dunia, ataupun untuk mendapatkan wanita untuk dia menikahi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan dapat apa sahaja yang dia, untuk tujuan apa dia buat. Kalau dia berhijrah kerana Allah, maka dia akan dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada dia mengikut niat dia sendiri. Mohon maaf atas gangguan suara jika ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Di semua para anbiya alaihi salatu wasalam yang datang ke atas muka bumi ini, mereka telah berhijrah. Nabi Adam alaihi salatu wasalam juga berhijrah, dan Nabi Ibrahim AS juga berhijrah. Nabi Nuh AS juga berhijrah. Nabi Musa AS juga berhijrah. Di semua para Nabi Yusuf AS juga berhijrah. Jadi semua penghijrahan ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan. Mereka bukan hanya saja meninggalkan tempat yang buruk, berhijrah ke tempat yang baik. Bukan atas tujuan itu semata-mata, tetapi penghijrahan mereka adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka telah berhijrah pergi daripada tempat yang senang ataupun tempat yang ada segala sumber kehidupan kepada tempat yang tak ada apa-apa. Seperti mana sebelum ini pada bulan Zulhijjah dan pada awal bulan Zulhijjah kita belajar tentang penghijrahan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Palestin ke Makkah, dan meninggalkan isterinya dan anaknya Ismail alaihissalam di tempat yang kering kontang. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak isteri aku, keluarga aku di tempat kering kontang yang tak ada apa-apa. Rabbana liyuqimus salah, maka dia doa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, suburkanlah tempat ini. Ya Allah, letakkanlah dalam hati-hati manusia untuk mereka berhijrah datang ke tempat ini, dan suburkanlah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, jadikanlah tempat yang aman, warzuq ahlahu minas samarat. Maka tempat kering kontang itu Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan air Zam-Zam. Dan itu kerana Allah nak lahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah minta baginda sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Bukannya Madinah ketika itu lebih baik tempatnya daripada Mekah, tidak, sesekali nama Yathrib sendiri pun adalah membawa makna yang tidak baik, tempat yang tidak baik.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah. Dan kita semua tahu penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung bulan Safar, tetapi perintah untuk berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pada bulan Zulhijjah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan kaum Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minta perintah para sahabat untuk berhijrah. Mereka mula berhijrah pada bulan Muharram dan pada hujung bulan Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar bahawa setiap pemimpin ni diutamakan orang lain, diutamakan rakyat dia, pengikut dia, penduduk lain. Akhirnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kecuali beberapa orang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya nak ceritakan, Madinah bukanlah tempat yang subur ketika itu. Bahkan Yathrib ni tempat wabak. Nabi SAW sendiri sebut tempat yang paling banyak wabak ketika itu adalah Madinah. Maka Nabi SAW tidaklah berhijrah ke Madinah kerana tempat itu dah suci, tempat yang subur, tempat yang ada semua. Tidak sesekali. Di tempat yang penuh dengan wabak, airnya tidak bersih. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa bila sampai ke Madinah mereka berhijrah, maka ayahku Bilal dan para sahabat lain telah jatuh sakit kerana udaranya yang tidak bersih. Maka mereka telah berdoa, kan? Mereka ungkapkan syair, kata, Ya Allah, kalaulah jahatnya mereka, orang-orang musyrik Quraisy di Mekah yang telah keluarkan kami, halau kami ke sini. Maka Aisyah radhiyallahu anha telah pergi bagi Allah telah ubah bi'ah Madinatul Munawwarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan nama Madinah Bandar Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan nama Taibah dengan berkat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salah sangka kata Nabi pergi tinggalkan Makkah, sebab Makkah ketika itu Makkah ada semua kemudahan dah. Yang tak ada adalah Madinatul Munawwarah. Tapi dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah suburkan, Allah telah sinarkan, sehingga gunung seperti gunung Uhud telah menjadi gunung syurga. Seperti gunung syurga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jabalun Uhud yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh. Kata, Uhud ni adalah gunung yang mana dia cinta kami, kami cinta dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana tanahnya menjadi tempat yang menjadi raudhah, taman-taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina mimbari baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi taman-taman syurga. Dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana, berkat Nabi, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan kota Mekah. Begitulah para sahabat, mereka sanggup. Kita dengar kan kekayaan Abdul Rahman bin Auf, tapi pernah tak kita fikir bagaimana pengorbanan mereka? Mereka tinggalkan, Abdul Rahman bin Auf tinggalkan semua harta dia di Mekah dan dia berhijrah ke Madinah. Di sana dia mula daripada scratch balik, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berikan keberkatan dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan bahawa Madinah ni penuh dengan wabak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doa untuk pindahkan wabak ke tempat lain. Hari ini kita mungkin lalui keadaan yang sama. Jadi kita pun sepatutnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita ke tempat wabak ni, ke tempat yang lain, ke tempat lain. Inilah doa yang kita perlu minta daripada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Hari ini kurang tumpuan kita kepada doa, banyak kita tumpuan kita kepada ikhtiar, kepada asbab. Jadi tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Seolah-olah kita boleh ambil wabak itu dan alihkan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah ajar mereka untuk berdoa, dan Nabi sendiri telah doa dan Allah telah pindahkan wabak itu ke tempat lain. Inilah peristiwa wabak pertama, kalau nak tahu, selepas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wabak inilah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah pindahkan wabak ke tempat lain. Itulah ayat yang saya bacakan tadi, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa saja yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkatan kepada dia. Tak semestinya tempat yang dia pergi itu mestilah tempat yang lebih baik, tidak.
kalaulah tempat yang baik yang Allah nak pilihkan dan perintah para anbiya alaihi salatu wassalam, nescaya Allah perintah Nabi Ibrahim untuk pergi ke tempat yang subur, New Zealand ke Switzerland ke, di mana-mana tempat yang subur. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah untuk pergi ke tempat yang kering kontang seperti Makkah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di sana. Bila Allah Subhanahu wa taala minta Halimatus Sa'diyah yang susukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bukan dibawa ke tempat yang subur. Sedang kita pun tahu bahawa ketika Halimatus Sa'diyah datang untuk ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri mengatakan bahawa hanya sebelah saja susu yang mengalir daripada badan Halimatus Sa'diyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan minum di sebelah tu. Nabi nak minum di sebelah yang lain, dia cuba sedaya upaya kerana dia tahu sebelah yang lain tidak ada susu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa di mana saja Allah Subhanahu wa taala letakkan, di mana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mula minum, Allah suburkan, maka dia pun alihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan, sebelah yang lain, maka Allah telah mengalirkan susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah tempat itu semua dah ada, tidak. Tak ada apa-apa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah pun hanya sahaja kerana orang Mekah tak benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran, tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat di tempat awam, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah. Bukan kerana Madinah ni tempat yang lebih cantik yang seperti kita ketahui hari ini. Ketika itu udaranya pun tidak bersih, airnya pun kotor. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian telah sucikan udara, Allah sucikan bumi Madinah sehingga begitu suci sekali diberi gelaran, dan Allah sendiri berikan gelaran Taibah kepada bumi Madinah, bumi yang bersih, bumi yang suci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kebaikan, dengan syarat untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk kebendaan. Hari ini kadang kita berhijrah untuk dapat kebendaan, kita berhijrah untuk mengahwini perempuan yang kita cinta, maka itulah yang kita dapat. Sebenarnya bila kita buat kerana Allah, maka kita dapat segala-galanya. Orang yang pilih Allah, dia dapat semua, sebab Allah ada khazanah langit dan bumi. Tapi kalau kita pilih kebendaan dunia, kita pilih orang, kita pilih pekerjaan sahaja, maka itu sahaja yang kita akan dapat, bukan keredaan Allah, dan kita tak akan dapat segala-galanya. Mungkin dunia kita dapat, akhirat belum tentu lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Siapa saja yang berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, maka dia akan dapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullah alaihim majma'in juga telah turut berhijrah tanpa mereka banyak soal daripada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berhijrah, nanti mana kami nak duduk? Ada para sahabat yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man yashtari nafsahu batigha'a mardatillah, seperti Suhaib Rumi yang dia telah berhijrah. Ketika dia tinggalkan kota Mekah tu, dia bawa apa saja yang dibawa. Orang musyrik Mekah telah kepung, dia kata, dulu engkau datang sebagai seorang hamba, ni kau nak bawa balik keuntungan besar, kami tak akan benarkan kau pergi daripada sini. Dia kata beginilah, dia kata aku seorang pahlawan. Dia kata kalau lawan dengan aku, selagi ada panah aku akan lawan, selagi pedang aku tak patah aku akan lawan. Tapi aku bagi offer, ambillah semua kekayaan yang saya ada, biarkan saya, kerana saya, tujuan saya nak berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampai ke Madinah jalan kaki, kaki berlumuran darah. Bila sampai ke Madinatul Munawwarah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat wa minan nasi man yashtari nafsahu batigha'a mardatillah. Ada juga orang seperti Suhaib Ar-Rumi yang mana dia telah beli dirinya untuk dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang dia ada. Dia bebaskan, diberikan semua harta dia. Ini sahabat yang sanggup buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab, Ali radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kita dengar Uthman, kita kata Uthman bin Affan seorang yang kaya, tapi setiap kali perintah hijrah datang, beliau hijrah ke Habasyah. Habasyah bukannya tempat kata ada semua
Yang kita tahu cuma Raja Najasyi ketika itu dia tidak mengganggu orang Islam. Dia membenarkan mereka untuk mentaati perintah Allah. Dia benarkan mereka untuk beramal dengan agama, kerana dia beragama Kristian, bukan seperti orang Mekah yang beragama perniagaan, di mana orang datang daripada Syam, daripada Yaman, daripada seluruh dunia ketika itu, yang mana mereka dapat sampai untuk mereka berniaga. Itulah tempat port dia di Mekah. Mereka bawa barang daripada Syam datang ke Mekah, dan mereka akan jual kepada pendatang-pendatang yang datang daripada Yaman. Mereka bawa barang Yaman datang ke Mekah, mereka akan jual kepada orang-orang yang datang daripada Syam. Bahkan barang-barang Mekah ni seperti batu-batu pun mereka jual. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintah mereka, dan kerana mereka tak dapat mentaati perintah Allah di Mekah, tak dapat nak solat, maka mereka juga telah tinggalkan Mekah dan berhijrah ke Habasyah dulu. Kemudian perintah Allah datang, mereka tinggalkan Mekah, mereka berhijrah ke Madinah. Kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala datang, para sahabat telah berhijrah ke seluruh dunia, mereka pergi hingga ke China pun mereka pergi. Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wafat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah Usamah bin Zaid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bentuk untuk utuskan mereka ke Syam, untuk utuskan mereka ke negara Syam. Negara Syam ni Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Pun mengaku dia Nabi. Sajah wanita, dia pun mengaku Nabi. Kalau mereka pergi tinggalkan Madinah, takut mereka ni datang dan serbu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, Allah wahyukan kepada Nabi, Nabi buat keputusan atas wahyu Allah sahaja. Maka kalau Nabi kata pergi, maka pergilah. Nabi dah tahu Nabi akan wafat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini perintah Allah, maka jemaah itu telah bergerak, berhijrah juga, pergi juga ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu bukannya hijrah wajib, seperti mana yang kita tahu bahawa hijrah daripada Makkah ke Madinah adalah hijrah wajib. Selepas itu mereka berhijrah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mereka berhijrah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar radhiyallahu an, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berhijrah juga. Satu hari para sahabat daripada kalangan Ansar duduk bersama dengan Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Maka datanglah orang-orang golongan-golongan yang dulu hamba di Mekah, seperti Bilal radhiyallahu anhu, seperti Khabbab radhiyallahu an, seperti Suhaib radhiyallahu an. Mereka datang, maka Umar radhiyallahu anhu telah berikan tempat untuk mereka dan belakangkan sedikit orang Ansar. Dan bila orang Muhajirin datang, Umar radhiyallahu anhu minta duduk belakang lagi. Nabi Umar radhiyallahu anhu utamakan hamba-hamba ini. Maka bila mereka terasa dan mereka datang, berlakulah perbicaraan antara mereka. Suhail bin Ammar, Ikrimah bin Abu Jahal, mereka ini semua golongan yang masuk Islam ketika Fatah Mekah. Dan Umar radhiyallahu anhu berikan keutamaan kepada para sahabat walaupun dia hamba yang telah masuk Islam pada awal lagi, bersama dengan Rasulullah, yang telah menderita bersama dengan Rasulullah, yang telah berhijrah dengan Rasulullah, was-sabiqun al-awwalun. Jadi mereka mula berbicara di antara mereka. Saya pendekkan cerita. Akhirnya mereka kata, sebenarnya bukan salah kita, bukan salah Umar, salah kita. Kitalah yang lambat masuk Islam. Kitalah yang lambat menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang dulu sibuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mula mesyuarat. Mereka kata, begini, kalau begitu kita kena jumpa Umar dan bagi tahu. Kalau di dunia kita kat belakang tak apalah, kalau di akhirat pun Allah belakangkan, mana kita nak pergi. Maka bila mereka bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu, Umar kata, boleh kamu nak sampai ke tahap Bilal, Suhaib, Khabbab dan sahabat-sahabat Muhajirin ini, dengan syarat kamu pergilah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan Ikrimah, Suhail, Hisham, kan, mereka ni semua telah balik ke Mekah, dan mereka telah bawa keluarga mereka, lebih kurang 400 orang telah pergi tinggalkan Mekah dan telah menyertai peperangan di Yarmouk, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kebanyakan mereka bila sampai di sana, tentera Islam sedang mundur ke belakang kerana serangan daripada tentera Rom yang begitu dahsyat. Maka bila mereka dah mula mundur ke belakang,
Ikrimah kata Ikrimah telah buka baju besi dia, dan dia kata siapa yang nak bayat di atas tanganku hari ini untuk dia berjihad dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Perang yang mereka perang dengan niat untuk syahid ni, mereka akan perang betul-betul, bukan serah diri, tapi mereka akan perang mati-matian. Maka semua muhajirin ni yang mana mereka telah datang semata-mata nak kejar orang-orang yang telah hijrah awal ni, mereka telah berjihad, dan sehingga Ikrimah bila tewas jatuh, Khalid bin Walid pada awalnya tak benarkan. Dia kata mana mungkin. Dia kata kalau kamu pergi, kamu akan mati sebab tentera Rom dalam keadaan mereka tengah lead dan mereka punya bilangan besar, senjata mereka lebih hebat daripada kita. Ikrimah kata jangan, dia kata jangan. Dia kata dulu aku menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata biarlah aku buktikan cinta aku kepada Allah dan Rasulnya, seperti mana Umar radhiyallahu anhu kata bila dia telah tewas, Khalid bin Walid datang. Dia kata ke Ikrimah, apa engkau buat ni? Engkau pun telah jatuh tewas, anak engkau juga telah jatuh tewas. Dia kata apa engkau buat ni? Maka Ikrimah kata dalam tu, dia kata balik nanti beritahulah kepada Umar, kata kami tidak ketinggalan lagi, kami juga telah berhijrah dan kami juga telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, mereka sentiasa berkejar-kejar. Abu Ayyub Ansari, dia hidup Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia kerana khidmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berjihad bersama dengan tentera di zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an, jemaah yang mana telah pergi Konstantinopel, ya, Istanbul. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sahaja kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang berhijrah dan berjihad ketika di dalam jemaah itu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan mereka. Sahabat mereka sentiasa mengambil peluang, dan peristiwa yang paling besar yang berlaku dalam Muharram yang sampai ke hari ini kita tahu dan kita tangisi, iaitu penghijrahan Husain radhiyallahu an daripada Makkahul Mukarramah ke Kufah, dan akhirnya terkorban dan mereka telah syahidkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ummi Salamah, wahai Ummi Salamah, hari ini ada tetamu khas akan datang berjumpa dengan saya, malaikat khas yang tak pernah datang ke atas muka bumi ini. Ini kali pertama, maka jangan benarkan sesiapa pun datang. Tapi bila Ummi Salamah jaga di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan malaikat tersebut, Husain radhiyallahu anhu datang, anak kecil Husain radhiyallahu anhu, maka dia menangis. Ummi Salamah terpaksa lepaskan sebab takut tangisan dia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk, Nabi telah dakap, dan Ummi Salamah kata aku mendengar tangisan Nabi dengan begitu kuat sekali sehingga aku tanya, ya Rasulullah, apakah yang telah berlaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa malaikat tadi datang beritahu bahawa cucuku Husain ini bakal dipancung, bakal dibunuh, bakal disembelih nanti di satu tempat yang mana malaikat telah bawa tanah itu kepada aku di Karbala. Nabi tahu perkara itu, tapi Husain radhiyallahu anhu tetap dengan penghijrahan Husain radhiyallahu an daripada Mekah ke Kufah. Kerana apa? Orang Kufah sanggup nak baiat dengan Husain radhiyallahu anhu. Baiat apa? Bukan baiat untuk pemerintahan, bukan dia mahukan pemerintahan, tidak sesekali. Seperti mana Hasan radhiyallahu anhu telah lepaskan pemerintahan kerana Allah dan Rasulnya. Seperti mana Hasan radhiyallahu anhu, iaitu abang dia, memberi khutbah di depan Muawiyah. Dia kata, kalaulah ini hak aku untuk dapat pemerintahan ini, aku lepaskan hak ini. Dan kalaulah ini memang hak Muawiyah, maka tak sepatutnya aku pegang. Dia berikan. Begitu juga Husain, tetapi kerana orang Kufah kata kami nak berbaiat atasmu kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kami dapat tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Husain radhiyallahu anhu telah sampai ke Kufah, ke Karbala. Di Karbala sebelum masuk ke bandar akan tegakkan agama, untuk beritahu kepada kita semua bahawa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah berkorban, telah bersusah, telah berjihad, telah berhijrah dan telah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, siapa kita? Dan berlaku pula pada awal tahun Muharram untuk memberitahu kita bahawa bulan Muharram ini
daripada awal lagi kita kena ingat bahawa dengan pengorbananlah Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan. Allah tak minta kita berkorban seperti mereka, tapi Allah minta kita untuk berhijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan, daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada kegelapan kepada cahaya. Seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man arada izzan bila ashiran, malan bila ghinan, haibatan bila sultan, falyakhruj min dhilli ma'siyatillahi ila izzi ta'atillah." Siapa saja yang mana mahukan kemuliaan tetapi tak ada siapa nak muliakan, dia nak kekayaan tetapi tak ada harta, dia mahukan pemerintahan tak ada follower, maka hendaklah dia tinggalkan kemaksiatan dan datang kepada ketaatan, maka semuanya akan dia miliki. Itulah hijrah yang kita nak buat. Dan saya dah sebut, seperti saya sebut tadi, sama ada penghijrahan itu daripada satu tempat ke tempat yang lain, ataupun daripada satu perkara kepada perkara yang lain. Jika penghijrahan itu kerana Allah, maka kita akan dapat segala-galanya. Seperti satu kisah yang masyhur yang kita dengar daripada seorang Bani Israel ni, bila mana datang perintah Allah Subhanahu, bila mana dia telah bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa seorang abid, dia kata, Allah boleh maafkan. Kata tak ada. Kata, orang yang bunuh seorang pun Allah kata, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Seorang pun kalau dibunuh, maka balasan dia jahannam. Maka dia bunuh orang tu cukup 100, dia pergi jumpa seorang alim. Orang alim tu kata, jika kamu nak keampunan, Allah boleh ampunkan, yang penting kamu kena berhijrah. Maka dia kata hijrah apa? Dua-dua, tinggalkan kemaksiatan itu dan juga tinggalkan tempat ini ke tempat yang lebih baik. Bukan tempat lebih baik daripada segi kesuburan tanah, kekayaan, kebenaran, tidak, tetapi ke tempat yang lebih banyak kebaikan, ketaatan, supaya kamu tidak buat lagi kemaksiatan yang kamu buat. Maka dia telah buat keputusan untuk tinggalkan kampung itu, pembunuh tersebut. Dan bila dia keluar rumah, baru bergerak sedikit saja, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan malaikat maut, malakul maut, untuk ambil nyawa dia. Jadi bila ambil nyawa dia, 2 malaikat turun. Malaikat yang membawa roh ke tempat orang-orang saleh, dan malaikat yang sepatutnya membawa roh kepada tempat orang-orang fajir. Kedua mula berbalah. Yang malaikat yang membawa roh ke tempat orang-orang saleh kata, dia telah keluar daripada rumah untuk berhijrah kepada kebaikan, tinggalkan keburukan, maka roh dia sepatutnya bersama dengan orang saleh. Malaikat yang sepatutnya membawa ke tempat orang fajir, roh tu, dia kata tidak, taubat dia belum terima lagi, kerana syarat dia adalah berhijrah ke kampung sebelah. Tapi niat dia memang untuk Allah. Dia berhijrah untuk Allah, dia berhijrah untuk tinggalkan maksiat, dia berhijrah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya, telah perintahkan bumi untuk lipat daripada tempat kematian dia ke kampung yang sebelah. Dan Allah turunkan malaikat. Allah kata minta kedua-dua malaikat ini untuk ukur, jika jarak daripada rumah sehingga tempat kematian itu lebih jauh daripada tempat kematian ke kampung sebelah, maka dia adalah orang saleh, taubatnya telah diterima kerana lebih dah perjalanan dia. Tetapi kalaulah jarak daripada rumah ke tempat kematian itu lebih pendek daripada jarak tempat kematian ke kampung yang dia sepatutnya berhijrah, maka dia adalah taubat dia belum terima lagi, maka bawalah roh dia kepada tempat orang-orang fajar. Tapi Allah nak berikan dia syurga, Allah nak tetapkan dia bersama dengan orang saleh. Allah telah minta bumi untuk mengecut di sebelah sana. Maksudnya Allah, sedangkan dia baru saja keluar rumah, Allah telah dekatkan dia dengan kampung tempat dia nak hijrah. Itu rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita niat dan kita bergerak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan terima dan buat keputusan atas niat kita. Tak semestinya kita dapat melaksanakan semua, tapi niat kita Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Bila Allah Subhanahu Wa Taala terima niat kita, sebab tu saya selalu sebut, niatlah untuk jadi hafiz Al-Quran walaupun kita dah berumur, walaupun dah berusia. Niat, usahalah. Niatlah untuk tinggalkan keburukan walaupun kita tahu susah. Niat, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Bila niat saja Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah dan berusaha perlahan-lahan, lama kelamaan insya-Allah kita akan dapat tinggalkan apa saja tabiat yang buruk, perkara yang buruk, dan kita akan dapat buat apa saja yang baik dengan niat. Tak dapat bangun tahajud hari ini, tak apa, niatlah setiap hari. Setiap hari doa sebelum tidur, ya Allah, berikanlah aku taufik untuk bangun pada malam hari untuk salat tahajud. Kita niat itu dah dapat satu pahala.
Kalau buat dapat 10 pahala. Niat untuk hafal Al-Quran keseluruhannya. Kalau orang kata pakcik dah tua, kata banyak juga sahabat yang tua yang masuk Islam. Apa salahnya saya mulakan? Mereka juga belajar masa itu. Dan kesungguhan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Rasulullah pun ketika baginda berusia 40 tahun. Kan kita kalau dah sampai 40 tahun, saya dah tua dah, saya tak boleh nak hafal Quran. Sedangkan Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran. Kenapa tak nak kamu belajar? Kenapa tak nak kamu faham? Kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah turunkan Quran, mudahkan untuk kita. Sanuqri'uka fala tansa. Allah kata kepada Rasulullah, tak payah gopoh untuk hafal, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami akan ajar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan, kami yang akan pelihara. Kami akan pilih siapa yang pelihara Quran kami. Jadi niatlah yang baik, kan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dan Allah berikan kita taufik untuk berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kelalaian kepada zikrullah, kepada mengingati Allah, kan, ataupun mengingati maut, supaya kita tak lalai. Setiap saat kita bernilai, setiap masa kita bernilai, setiap nafas kita bernilai, setiap sen kita bernilai, setiap kekuatan kita bernilai. Berilah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sepatutnya Allah telah beri jiwa dan nyawa kamu untuk agama Allah, harta dan nyawa kamu untuk agama Allah, untuk syurga, dengan syurga. Itulah yang kita nak berikan semua. Nak berikan apa sahaja yang kita ada untuk Allah. Kita tak nak bagi yang kita dah tak lalu makan baru kita bagi. Tak, bagi yang terbaik. Masa yang terbaik kita bagi untuk baca Quran. Masa yang paling kita fresh kita bagi untuk hafal Al-Quran, baru boleh hafal. Masa yang kita paling fresh kita berdiri solat, baca pula hafalan yang kita hafal dalam solat tu, dalam di luar solat tu, dalam solat barulah kita ingat. Bangun pagi dalam tahajud baca, dan kita ajak orang lain kepada kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang ajak orang lain kepada kebaikan, dia pun akan dapat kebaikan. Boleh tuan-tuan, perempuan, di hari kiamat nanti dia bila buka buku catatan, dia kata banyaknya, aku tak pernah buat haji tapi tulis dah buat, saya tak pernah bayar zakat tapi tulis kata dah bayar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, dulu kamu ajak orang lain bayar zakat, kamu dapat pahala. Dia pun tak kurang pahala dia, kamu pun dapat pahala sepenuhnya. Kamu ajak orang lain, dakwah orang lain untuk pergi buat haji, kamu pun dapat pahala. Kamu dakwah orang lain untuk bersedekah, kamu pun dapat. Jadi dakwah ni adalah untuk kita multiply kita punya usaha kita, untuk gandakan. Kita dakwah 100 orang, tak tahu apa mereka buat, dan semua ganjaran kita akan dapat. Itulah amal jariah yang kita kena buat. Didiklah anak untuk menjadi anak yang saleh, dan didiklah masyarakat kita, sebab semua itu adalah jariah untuk kita. Kita akan dapat semua dalam buku catatan kita. Kita pun akan terkejut. Kita pun akan terkejut satu hari nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi begitu banyak, sedangkan di dunia dulu saya tak pernah buat ini semua. Tapi dakwah kita kan tak ada larangan. Tak ada larangan untuk berikan dakwah, walaupun perkara itu kita tak buat lagi. Orang selalu salah tafsir ayat ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata, wahai orang beriman, kenapa kamu perintah untuk perkara yang kamu tak buat lagi? Bukan. Ayat ini membawa makna, wahai orang beriman, kenapa kamu mengaku kamu buat sesuatu sedangkan kamu tak buat? Maksudnya pergi bagi tahu orang, saya tahajud tak pernah tinggal. Allah kata itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Benda tu Allah tak suka kamu cakap perkara yang kamu tak buat, kamu ngaku kamu buat. Tapi perintah orang untuk buat benda lain, walaupun kita tak mampu buat, satu hari nanti kita juga akan beramal dengan perkara itu. Kita pun akan naik malu. Kita suruh orang solat, takkan kita tak solat, kita pun malu. Boleh insya-Allah. Dah azan isyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik sedikit sebanyak tazkirah ataupun kuliah malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita semua, dan Allah berikan kita taufik untuk mentaati segala perintah Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berikan kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kita tak tahu siapa yang akan pergi tinggalkan dulu, tapi yang penting kita nak kembali kepada Allah. Doa yang sahabat ni berdoa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gembira sekali dengan doa dia, ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah umur aku yang terakhir itu yang terbaik, wa khairu a'mali khawatimahu, dan amalanku yang terbaik penghujung, wa khairu ayyami yaumun alqaka fik, dan jadikanlah hariku hari yang terbaik, iaitu hari aku berjumpa dengan kamu. Jadi mudah-mudahan hari yang akhir kita adalah hari yang terakhir Allah gembira dengan kita.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.